أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana janji saya hari itu untuk menceritakan berbagai bab sama ketaatan, bab ketaatan kepada pemimpin, kepada ibu bapa dan sebagainya. Kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran untuk pedoman bagi kita, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ambil di dalam Quran apa bab juga untuk kita kongsi perjalanan hidup kita, juga kongsi dengan rakan-rakan dan sebagainya. Dalam Quran, ayat pendek-pendek pun kita, insya-Allah kalau kita hafal mana-mana pun kita boleh dapat makna dan sebagainya untuk tujuan hidup kita. Wa'ati Allah, wa'ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Tengok ni untuk kita nak merintah ataupun nak ikut pemerintah ataupun nak ikut ibu bapa kita dan sebagainya. Maksud ayat tadi, taatlah kamu kepada Allah. Allah tak akan tipu kamu, insya-Allah. Dan taatlah kamu kepada Rasul, juga Rasul tidak akan tipu kamu, insya-Allah. Wa ulil amri minkum, di situ ada jamak, kum, ada kum itu. Perhatikan betul-betul. Taatlah kamu kepada pemimpin. Di situ disebut kum tadi, pemimpin yang macam mana? Dia. Pemimpin yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu wajib kita sokong beliau. Dan ketaatan kita juga kepada ibu bapa. Wajib ketaatan kita kepada ibu bapa kita. Tetapi apabila ibu bapa kita menyuruh melakukan perkara mungkar dan keji, pada ketika itu kita tidak wajib taat kepada ibu bapa kita, apatah lagi pemimpin dan sebagainya. Kita kena tengok di situ, jangan kita terus sokong dan setuju apa yang diperintahkan kepada kita. Kita nak membagi kepada pemimpin, Allah akan tanya kita di dalam Quran Surah Yasin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, yang berbunyi, Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksud dia, kata Allah SWT, jaga apabila aku menteri mulut kamu, yakni aku kunci mulut kamu, hanya anggota badan kamu akan berkata-kata. Mulut dikunci, yang anggota lain akan berkata-kata, Ya Allah, ya Tuhanku, aku bagi pangkah kepada si Fulan bin si Fulan Pati. Kiranya Pati itu taat patuh perintah Allah SWT, tak kiralah mana-mana Pati. Berilah sokongan, insya-Allah kamu akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Tetapi kalau parti itu hanya untuk mementingkan diri dan sebagainya, menyimpang daripada jalan Allah, maka kita tak wajib untuk pangkah parti itu. Ini dah. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, yang mengatakan bahawasanya saya tidak ikut mana-mana parti. Saya duduk tengah-tengah.
Ada tak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kita memiliki kepala kita, kepala otak kita yang tidak kesampaian? Allah memberitahu kepada kita bahawasanya semua gerak-geri kita, perbuatan kita akan ditanya oleh Allah SWT. Ada tak Allah buat neraka melalui sirat ke syurga? Dia ada tengah-tengah untuk orang yang berkecuali di dalam bidang politik. Kenapa yang saya cakap begitu? Kerana kita di Malaysia, kita ambil peperangan menggunakan mata pen untuk memengkah. Kita bukan ambil peperangan menggunakan senjata seperti zaman Nabi dulu menggunakan senjata untuk berperang. Tapi kita dah berpilih untuk mengambil peperangan di dalam negara kita Malaysia ini dengan menggunakan pen. Jadi yang mana berkecuali, kita buat kajian semula tengok betul atau tidak. Banyak ni yang berkecuali, yang tak nak mengundi. Dia kata kita tak nak mengundi, mana-mana pun kita tak nak masuk, kita nak berkawan saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, cuba tuan-tuan fikir tengok. Bila kemenangan buat Islam, dia ada tak semangat yang nak meraihkan kemenangan? Dia tak pangkah. Dan kiranya dia kata dia tidak masuk mana-mana. Andai kata kalah peperangan di sudut Islam, dia reda kalau hanya satu undi untuk kemenangan, tiba-tiba dia tak belum pangkah untuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berfikir dulu. Banyak bab insya-Allah yang kita ketinggalan sebab kita menggunakan akal fikiran kita yang tidak berpandukan Quran dengan hadis. Jadi itulah kesempatan pada ni saya sampaikan sikit, dan kita akan sambung lain kali, lain waktu. Tolong beri sokongan yang banyak insya-Allah untuk kita sama-sama menyampaikan dakwah. Semua apa juga pergerakan kita, Allah dah catat dalam Quran. Kita boleh semak bab perjuangan pemerintah dan sebagainya, percakapan dengan ibu bapa, dengan pemimpin dan sebagainya, semua ada Allah rakam di dalam Quran. Cuma kita mengetahui atau tidak. Wallahu a'lam.